اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله وأصحابه الأطهار. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال الغفور الشكور. صح؟ طيب. الغفور الشكور. الغفور daripada Asmaul Husna, tengok ta'liqat, Al-Ghafur bimakna Al-Ghaffar. Kathirul maghfirati was-satri li dhunubi ibadihi. Al-Ghafur bimakna Al-Ghaffar. Al-Ghafur itu seumpama maknanya dengan Ghaffar. Ghaffar itu telah kita bahaskan. Jadi Al-Ghafur dengan makna yang mengampunkan. Tamam? Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar sama sahaja, iaitu dengan maksud yang mengampunkan akan dosa-dosa. InsyaAllah, Mat. Jadi mana? Yang mengampunkan. Tamam? Yang mengampunkan. Kathirul maghfirah, banyak keampunan. Tamam? Kathirul maghfirah was-satri, dan menutup. Li dhunubi ibadihi, bagi dosa-dosa hambanya. InsyaAllah. Maka tentang keampunan ni kita bahagikan dulu secara ringkas. Kerana Al-Ghafur ialah bimakna Al-Ghaffar. Maka kalau kita tengok daripada sini, mengapakah diulang-ulang Al-Ghaffar, Al-Qahhar, kemudian diulang pula Al-Ghafur. Seolahnya ta'kidun ala kathrati maghfiratihi subhanahu wa ta'ala. Ialah takkid dan taukid bagi kebesaran keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tengok tertibnya, Al-Ghaffar, Al-Qahhar dulu. Al-Ghaffar dengan makna apa? Yang mengampunkan. Kemudian Al-Qahhar. Selepas daripada kita tahu Tuhan tu Maha mengampun, makna bukan boleh buat main-main. Tuhan sebut pula Al-Qahhar. Al-Qahhar yakni yang mengerasi. Tamam? Kemudian disebutkan pula Tuhan yang mengangkat, yang merendahkan, kemudian Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menghakimi, yang adil. Kemudian Al-Latiful Khabirul Halimul Azim Al-Ghafur. Maka diulang-ulangkan nama yang menunjukkan kepada keampunan, seolahnya ta'kidun wa taukid. InsyaAllah. Jadi dulu kenapa diulang balik, orang tanya kan? Kenapa macam ulangannya? Al-Ghaffar pun makna maghfirah. Al-Ghafur pun makna maghfirah. Kerana seumpama apa, Mat? Seumpama, Mat? Taukid. Makna menunjukkan kepada kebesaran keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu tidak ada lafaz yang berulang bi'ainiha wa istiqaqiha melainkan Al-Ghaffar dan juga Al-Ghafur. Kerana dua-dua dia ambil perkataan apa? Al-Maghfirah. Sah? Ta'kidun wa taukid. Kemudian di bawah dikatakan kathirul maghfirah, banyak keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah kita beriktikad bahawasanya ada orang yang Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dalam api neraka. Wa hadza mimma yajibu al-i'tiqad. Maka sebab itulah tak boleh kita doa apa? Allahumma ghafir li jami'il muslimin. Tak boleh kita doa apa? Hadza min al-i'tiqad, wajib al-i'tiqad. Faham tak? Boleh tak kita doa, ya Allah ampunkan dosa sekalian orang beriman. Ini doa al-muharram. Doa yang haram. Ya Allah, keampunkanlah segala dosa-dosa orang beriman min ladun Adam, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Yani jami'al muslimin. Kerana apa tak boleh? Ini kena tafattun, bagi qalil tafattun kida. Ada ma dzakarahu al-imam, sebagian ulama menyebutkan masalah ni. Doa al-muharram. Doa yang diharamkan ialah doa keampunan bagi segala orang-orang yang beriman. Sebab apa? Jun? Sebab bukan maksum? Okey, tamam. Jawapan lain? Itu? Yang ada sebut jadi kita wajib beriman. Ayuh. Kata semua orang ni akan masuk neraka. Semua orang? Ada semua orang lah. Ada orang ada. masuk neraka. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang yang melakukan maksiat akan dimasukkan dalam neraka.
Tamam? Maka ya Allah keampunkanlah segala dosa segala orang-orang yang beriman. Dengan tidak ada istisna yang ni, tak ada pengecualian langsung. Maka ini menafikan akan khabar dan janji Allah Subhanahu wa taala akan ada orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan ke neraka. Yani mad dalil masalah? Yani akhiru rajulin. Akhir lelaki yang keluar daripada neraka. Bukankah dia orang beriman? Dan kalaulah andai kata bahawasanya diampunkan segala dosa, maka dengan hak mana orang tu nak masuk neraka? Mafhum? Maka sebab itulah kathirul maghfirah, banyak maghfirah. Tetapi bukan untuk semua. Kathirul maghfirah, na'am, banyak maghfirah. Tapi adakah semua? Sebab itu dalam Syarhul Waraqat Imam Al-Mahdi rahmatullahi alaih dia kata apa? Dia kata al-wajib ma ta'riful wajib? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala atas buat dan diberi azab atas orang yang tinggal. Kalau begitu lazim tiap-tiap kali buat dosa, lazim daripada tiap-tiap kali buat dosa kena azab. Lazim ke? Maka ini menafikan maghfirah Allah Taala. Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kerana apa? Yakfi fi sidqihi wujuduhu li wahidin minal usah. Memadai dia dengan adanya seorang kena azab sudah memadai. Tamam? Memadai bahawa seorang tu sudah dia azab sudah memadai untuk mengatakan diberikan azab atas orang yang melakukan maksiat. Maka kathirul maghfirah, banyak maghfirah diberikan kepada ramai orang. Tetapi bukan untuk semua. Kerana janji Allah Ta'ala telah termaktub bahawa ada orang akan masuk neraka. Dan bila mana orang itu masuk neraka, yakni ada padanya dosa yang tidak diampun. Faham? Maka Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Yakni apa dia? Makna majmu'il muslimina wal muslimat. Kebanyakan muslimin dan muslimat. Tamam ni Syekh? Ada seorang berjumpa dengan Al-Allamah Al-Habib Salim rahmatullahi alaih. Dia kata, wahai Habib, doakan pada anak saya. Habib tak ada doa apa? Doakan dia semua orang masuk Islam atas tangan dia. Semua orang daripada bawah dunia nak masuk Islam atas tangan dia. Syekh, adakah ini syibhu mustahil? Ini masalah, anda kata apa? Mak bawa anak dia berjumpa dia kata, ustaz, kata tahnik dia. Bagi semua orang kafir ni masuk Islam atas tangan dia. Semua dalam dunia ni. Saya kira-kira apa? Semua orang Islam. Syekh, ada syibhu mustahil. Tamam? Doakanlah supaya apa? Kebanyakan orang masuk Islam dengan sebab dia. Dan pun semua orang kif ada. Tamam Syekh? Mafhum? Doa tu dosa. Dah haram doa, haram. Ada doa yang diharamkan. Doa mitanatta'. Ada sebut doa orang kafir apa? Doa pada orang kafir masalah doa pada orang kafir yang telah mati. Orang kafir dah mati. Kita baca Allahumma arhamhu rahmatan wasi'ah. Syahada. Sebut nama orang kafir, mengaji apa? Duk kuat sangat apa? Mengaji mantik. Minat sangat mantik. Aristoteles rahmatullahi alaih. Syahada. Aristoteles rahmatullahi alaih. Rahmah doa khas bil mu'min. Dan tidak ada rahmat sama sekali bagi orang kafir setelah daripada dia masuk alam barzakh. Kita tahu lah. Ada Allah tak redha dia boleh beritahu dia mati. Dia dah ada. Yakni para ulama sebut apabila orang yang tahakkuk bahawasanya dia itu mati dalam keadaan kufur. Tahakkuk dan kita nahkum bil zawahir. Kita hukum dengan zahir. Tamam? Adapun ketika hidup tu jangan. Faham tak? Ketika hidup pun jangan lagi. Jangan doa apa? Doa keburukan bagi dia. Tamam? Bagi orang kafir. Kerana kemungkinan dia apa? Allah Ta'ala yakhtim hayatahu bil Islam. InsyaAllah. Kemudian wasatri di dunubi ibadi, Tuhan tutup juga dosa-dosa hambanya. Tuhan tutup itu imma apa? Fid dunia wa fil akhirah. Maka Tuhan tutup yang ni pada dunia dan juga pada akhirat. Macam mana mak tutup pada akhirat? Tutup pada akhirat macam mana? Tuhan tutup pada akhirat macam mana? Yang ni kerana kita akan melihatkan akan dosa kawan-kawan kita bila dibentangkan di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Al-Ghaffar, yang ni juga menutup akan dosa hamba yang sama di dunia dan di akhirat. Insya-Allah. Baik. Menutup akan dosa sama di dunia atau di akhirat. Dunia makruf, kita buat dosa Tuhan tutup. Di akhirat macam mana? Di akhirat kerana dibentangkan amalan bagi semua orang tengok. Tamam? Maka pada sebahagian ataupun kebanyakan ahwal Allah Ta'ala mengampunkan, yakni menutup daripada diketahui akan dosa tersebut oleh orang lain. Lo hang punya pi tempat ni rupanya no. Biar aku seorang lah hang pun sekali. Anggap aib. Ya. Baik. Asy-syakur. Yang kata Allah tak ampunkan dosa pokok aib sendiri. Baca dosa
Kan apa yang ada Allah tak ampunkan dosa, tadi dosa kufur. Dan satu-satunya dosa yang Allah tutup ayat dia boleh buka hari. Betul. Apabila kita berhadapan dengan hadis-hadis yang menunjuk kepada apa? Tuhan tak ampun. Kemudian tak masuk syurga. Tak masuk la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Muradnya di situ ialah apa? Murad di situ ialah pertama sekali untuk menakutkan, takhwif. Dan kemudian yang keduanya, hadis umpama itu hendaklah ditakwil. Hendaklah apa? Ditakwil dengan mahmal hasan inda ahli sunnati wal jamaah. Kerana la yadkhul jannah qati'ur rahim. Inilah sebab Khawarij melihat bahawa orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir. Kerana melihat kepada konteks-konteks zahir hadis, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Baik, memutuskan silaturahim adalah dosa besar. Dosa besar maksudnya bahawa tak masuk syurga ini kafir. Sekiranya. Maka dengan sebab ini kita akan menghukumkan kufur orang yang melakukan dosa besar. Maka kena ditakwil dengan takwilan ahli sunnati wal jamaah. Masalan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk syurga orang yang memutus silaturahim, yakni orang yang menghukumkan halal silaturahim. Menghukumkan halal putus silaturahim. Yani orang yang i'tiqad bahawasanya halal dosa besar, ma hukmuhu? Dia berzina wala'iyadzubillah, kemudian dia i'tiqad hadza halal tayyib. Hadza halalan tayyiban, yani. Hukumnya apa, Syekh? Orang yang mengiktikad dosa besar itulah harus. Mal hukum, yani? Kafir. Maka tidak masuk syurga orang yang menghalalkan, menghukum halal, menghukum pada dirinya, dia kata halal, memutus silaturahim, menghalal zina seumpamanya. Pada kufur, wala'iyadzubillah. Ataupun tidak masuk syurga orang yang memutus silaturahim ay ma'as sabiqin. La yadkhulul jannah ay ma'as sabiqin. Tak masuk syurga apa dia? Berserta dengan apa? Orang-orang yang terdahulu. Maksud dia akan masuk neraka dulu. Maka Allah tak ampun akan dosa orang yang buka aib dia sendiri. Dengan imma, maknanya apa? Orang itu menjadi kufur. Wala'iyadzubillah apabila mengiktikad bahawa benda itu halal. Ataupun maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak akan ampun selagi mana dia tidak bertaubat. Yu'awwal 'inda ahli sunnati wal jamaah. Karena kalau Tuhan tak ampun, yang ni ish? Kufur? Tamam? Sebab apa? Mungkin dia akan kata bahawa ini muradnya kufur. Kalau kufur. Karena Allah Ta'ala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala apa? Tidak akan ampun dosa kufur. Baik, kalau begitu hak ni pun kufur. Sa'ab, Syekh. Tamam? Tapi kita tengok balik, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala ampun dosa selain dari kufur. Baik, adakah membuka aib ini dosa selain kufur? Dosa selain kufur tak? Maka kena ditakwil. Kerana firman Allah Ta'ala, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ditakwil dengan takwilan hasan inda ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah. Itu yang kata menutup bagi dosa kan. Macam mana wali-wali boleh tengok dosa yang setengah wali. Boleh tengok dosa kita. Padahal kita tak tengok dosa kita, tak ada orang tahu. Allah Subhanahu wa taala membuka kasyaf kepada sebahagian wali-wali Allah Taala. Pertamanya sekali buka itu atas dalam rahsia. Maka sebab itulah para wali-wali Allah Ta'ala ialah hafizu as-sir, penjaga rahsia. Bila disebut kata penjaga rahsia, dia kena simpan. Tamam? Allah Ta'ala ada rahsia dengan hamba dia. Tamam? Maka adakah boleh kita buka rahsia tersebut? Kalau kita buka rahsia, kita khianat. Maka sebab itulah para wali Allah Ta'ala penjaga rahsia. Dan mereka tidak akan membuka rahsia, melainkan imma mendapat ilham dari Allah Ta'ala bahawa dibuka, ataupun bahawa tergerinci. Dan wali bukan maksum. Imma dia Allah Ta'ala ilhamkan suruh buka untuk mengajarkan kita. Jangan buat lagi Syekh benda-benda macam ni. Kata ni semua Imam Syekh bin Taimiyah rahmatullahi alaihi, Ibn Qayyim sebut bahawasanya berapa kali aku nak buat benda dalam hati kata, tiba-tiba Ibn Taimiyah tegur aku. Jangan buat gitu. Tak cakap apa ni. Ibn Qayyim anak murid Ibn Taimiyah kata apa? Aku berapa kali aku nak buat satu-satu perkara, tiba-tiba Ibn Taimiyah datang aku tegur aku jangan buat. Tak habaq lagi. Ada itulah ala al-wilayah wal kashf. Tamam? Jadi kalau tak diterima kepada para ulama, kita terima kepada ulama antum. Tamam, Syekh? Ulama antum. Kan orang ni marah habis-habis kan, kata khurafat-khurafat. Lah dia buat keluar buat cerita Ibn Taimiyah nafsuha. Kalau nak membohongkan akan kisah para wali Allah, bohongkan kisah Ibn Taimiyah. Ada syibh khurafat, Syekh. Ibn Taimiyah bila orang sebut kata nak perang ni, kita akan menang perang ni. Masya-Allah, menang perang ni. Syekh sebutlah insya-Allah. InsyaAllah, betul tak? Wala taqulu syai'an in fa'alan dhalika ghadan illa insyaAllah. Kata Ibn Taimiyah aku kata insyaAllah tahqiqan ataupun tabarrukan la ta'liq. Aku sebut insyaAllah tu ada dasar apa? Tabarruk, bukanlah apa? Ta'liq. Kerana kita confirm menang. Hei Syekh, macam mana hantar? Tanya.
Ra'aitu fil lawhil mahfuz. Tengok lauh mahfuz. Tengok apa? Tengok apa? Lauh mahfuz kata apa? Kita menang perang. Jadi hadza yadullu alai. Mengetahui ilmu lauh wal qalam. Ish hada. Faham tak? Ini betul-betul aku tengok lauh mahfuz kata kita menang perang. Kalau yang ni, kalau kata berlaku kisah ni pada ulama as-sufi. Faham tak? Habib tu Habib ni. Faham tak? Memang tibai terus. Faham tak? Punggung ke depan. Tibai. Faham ni Syekh? Fa'ala kulli hal, Allah Ta'ala buka sebagai rahsia kepada para wali-walinya. Tujuannya, apa dia? Sebagai atas dasar rahsia. Rahsia Allah dengan wali. Maka, ilmu rahsia itu diberitahu pada orang tertentu, pada diri kita untuk ditegur. Ataupun apa dia? Ataupun makna wali itu tergerincil jalannya kerana membuka rahsia. Wali-wali laisa bimasum. InsyaAllah. Kemudiannya, asy-syakur. Asy-syakur apa makna asy-syakur? Asy-syakur di sini ada dua tafsiran yang disebut oleh al-musannif. Yang pertama adalah al-muthni 'ala al-muti'in min ibadih. Al-muthni yang memuji 'ala al-muti'in di atas, tamam, orang yang melakukan taat min ibadihi, daripada hambanya. Au alladhi yu'ti ath-thawab al-jazil, ataupun alladhi yu'ti, yang memberi ath-thawab al-jazila, akan pahala yang banyak. Al-jazil yang al-kathir, yang banyak. Ala al-amali al-qalil, di atas apa? Amalan apa dia? Yang sedikit. InsyaAllah. Baik, asy-syakur, apa makna syakur, Syekh? Asy-syakur ada tafsiran yang berbagai daripada ulama. Asy-syakur pertama dia syukur. Kita semua ma'ruf. Asy-syakur min asy-syukr. Asy-syukur makna apa? Makna syukur. Ma'ruf. Syukur makna apa? Sarful abdi jami'a ma Allah anama Allahu alaihi ala wajhin yuhibbu yarda. Syukur pada bahasa makhluk ialah menguruskan akan apa yang Ta'ala bagi atas wajah yang Allah Ta'ala suka. Tiba-tiba asy-syakur. Mana asy-syakur? Ayat tu makna syukur, tapi syukur pada hak apa? Pada hak makhluk. Maka itu asy-syakur boleh dikatakan pada makhluk dan boleh dikatakan pada Allah Ta'ala. Tetapi sama pada nama, tetapi tidak sama pada hakikat. انتبه تمام يا شيخ يعني شوف المسألة مسألة وقليل من عبادية سبحان القرآن الشكور Allah Ta'ala sebut dalam Quran وقليل من عبادية الشكور, dan sedikit daripada hamba-Ku yang bersifat dengan syukur. Pakai lafaz apa? Asy-syakur. Maka syukur pada hak makhluk dengan makna apa? Menguruskan nikmat atas jalan yang Allah Ta'ala suka. Tamam? Maka asy-syakur boleh dikata pada makhluk dan boleh dikata pada Allah Ta'ala. Tapi maknanya berbeza. Tamam ya Syekh? Macam kudrah. Kudrah pada hak makhluk dengan kudrah pada hak Ta'ala berbeza. Walaupun namanya kudrah. Ada kudrah. Allah Ta'ala kudrah. Tapi hakikatul kudrah berbeza. Kerana kudrah Allah Ta'ala kudrah mu'athirah. Dan kudrah kita kudrah itu ikhtiar wa iktisab. Sekidah. Itu pun pada majaz. Wal kasbu lil abdi majazan yantasib. Allahu khaliqul li fi'li abdi biquwwatil qadami wa huwa alladhi abda'a fi'al muktasib wal kasbu lil abdi majazan yantasib. Baik, jadi asy-syakur pada hak makhluk dengan makna apa? Dengan makna menguruskan apa yang Allah bagi atas wajah yang Allah tak suka. Itu pun tu maklumkan beza hamd wa syukur wa. Jadi apa sini makna asy-syakur? Asy-syakur sini ialah dinamakan asy-syakur atas jalan jaza. Jaza ni apa? Balasan. Kerana Allah Ta'ala membalas akan orang-orang yang bersyukur. Maka balasan bagi sesuatu diberi nama dengan sesuatu tersebut. Yang ini masalah Allah Ta'ala membalas akan kejahatan dengan apa? Dengan kejahatan. Macam mana kata kejahatan? Yang ini kerana jaza'us syai' min jinsi. Balasan sesuatu daripada jenis dia. Tamam? Maka bila sebut kata jaza'us syukri syukrun. Balasan bagi syukur ialah syukur. Maka balasan bagi penggunaan nikmat di atas jalan yang disukai oleh Allah Ta'ala,
ialah nikmat yang Allah Ta'ala akan gunakan. La in syakartum la azidannakum. Maka syukur pada hak makhluk dengan makna apa? Menggunakan perkara yang atas jalan Allah Ta'ala suka. Dan ada pun syukur pada Allah Ta'ala ialah membalas. Maka kenapa dinamakan syukur juga? Allah Ta'ala balas. Kenapa dipanggil syukur? Kerana jaza'u syukri syukr. Balasan bagi syukur ialah syukur. Syukur dengan makna apa sini? Syukur dengan makna apa? Memberikan nikmat penambahan. La in syakartum la azidannakum. Faham Ustaz Usam? Faham Ustaz Usam? Itu salah satu dia tafsiran. Tamam? Sebab itu kalau tengok bawah ni, insya-Allah faham sekarang ni? Ya, jaza'u syai' min jinsi. Tamam? Wa hadha bahathul Imam al-Imam al-Qushairi rahmatullahi alaih. Jadi kalau syakur sini dengan tafsiran yang lain ada bawah. Jadi ada 3 tafsiran. Tafsiran yang disebutkan. Kemudian tafsiran yang kedua, al-muthni 'ala al-muti'ina min ibadihi, yang ni yang dipilih oleh Imam al-Qushairi rahmatullahi alaih wa wal wajhu alladhi atfadhih, iaitu yang memuji akan hamba-hambanya. Allah Taala puji akan hamba. Naam. Dalam hadis sebut wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Apa dia? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarathumul malaikatu fi man 'indahu wa fi riwayah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpunlah dia orang-orang dalam rumah Allah Taala kemudian membaca Al-Quranul Karim melainkan dia turun sakinah wa mawaddah wa rahmah dan Allah Taala menyebutkan dan berbangga di atas malaikat-malaikat. Hadza ibadi. Maka Allah Taala memuji akan hamba-hambanya yang melakukan amal ibadah. Itulah makna syakur di atas tafsiran yang disebutkan oleh muallif. Wadih? Awil ladzi yu'ti thawab al-jazil 'ala al-ghayh 'ala al-'amal al-qalil. Itu hanya membalas. Jadi asy-syakur sini dengan makna apa? Imma dengan makna memuji, imma dengan makna membalas. Insya-Allah mak. Jadi asy-syakur terjemah Melayu dia, imma dengan makna apa? Memuji ataupun apa? Membalas. Kemudian kata lagi muallif rahimahullahu taala, al-'aliyyul kabir. Banyak nyamuk ni. Al-Ali. Ada makna al-Ali. Al-Aliyu dengan makna yang tinggi. Tamam? Maka tinggi kita di Ahlus Sunnati wal Jamaah ialah apa dia? Uluwu az-zat. Astaghfirullahalazim. Uluwu Uluwu tidak teringat kalam Sada al-Wahabiyah. Kalam apa? Al-ulu tinggi sini tinggi apa? Martabat. Tinggi martabat. Uluwu rutbah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Jadi sini ali apa? Ulu ulu ar-rutbah. Tinggi martabat. Ha, ulu az-zat. Ka itu. Alis. Hada laysa min ahli sunnah wal jamaah. Al-Wahabiyah disebut oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'idi dalam kitab dia Syarahul Qawaid al-Fiqhiyah menyebutkan di sini mereka lah ulu. Di sini mereka terbahagi pada 3. وهو علو الذات tinggi zat. ثم استوى على العرش أي على وارتفع tinggi. Dan juga ada juga علو الرتبة tinggi martabat. وهذا متفق عليه. Dan ada juga علو القهر. وكما في قول تبارك وإنا فوقهم قاهرون. Jadi هذا التقسيمات الثلاثة تقسيمات yang 3 tidak disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. هذا ما ذكره السادة الوهابية. Adapun di sisi kita hanya menyisbatkan bahawa uluwuz zat. Uluwur rutbah. Insya-Allah. Uluwuz zat dah. Uluwuz zat ni maksudnya Tuhan duduk di atas. Ha ni masalah. Ni dia. Kita sebut dah bulat kan, bumi kan. Indamin. Mutaqaddim wal mutaakhirin. Anda jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, jumhur ahli Islam bahawa bumi itu kurawiyah, bulat. خلافا للإمام السيوطي رحمه الله وتبعه الشيخ أمين الشنقيطي رحمة الله عليه bumi wa idhal ardu sutihat. Jadi kalau ni adalah apa? Adalah bulat. Ni kalau ni bulat adalah bumi. Faham? Kemudian langit pun bulat juga. Atas tu lagi. Fahuwa Allah. Jadi ala wartafa. Dan duduk atas daripada apa? Atas daripada arash. Jadi atas daripada makhluk. Tamam ya Syekh? Kita ada sunnah Allah la makan lah. Membahasna dulu kita bahas dah secara panjang lebar. Allah la makan lahu, tidak ada makan. Tidak ada tempat. Jadi ulama kita menyebutkan siapa yang mengatakan Allah Taala di atas fahuwa mubtadi'. Bidah, mubtadi'. Tuhan duduk atas mana bermakna bi zatihi, dengan zatnya. Tamam? Tapi ada pun ada yang mengatakan Tuhan berada di bawah. Fahuwa kafir wal a'yadu billah. Tamam Syekh? Maka al-ali sini yang tinggi bermaksud tinggi pada martabat. Insya-Allah. Bukan tinggi pada apa? Dengan zat.
Tayyib. Kemudian bawah tu dia kata ala bidzati. Sebab tu kita tengok bawah. Al-ali, al-ali. Al-ali yang mana yang tinggi. Al-ali yang tinggi. Al-balighul ghayah yang menyampai, yang sampai. Sorry, yang sampai ya. Al-balighu yang sampai, al-ghayata akan penghujung. Fi uluwi rutbah, pada ketinggian martabat. Pada ketinggian ketinggian martabat. Ya, makna hadzal kalam yakni. Makna hadzal kalam yang sampai kepada tinggi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah tinggi dengan sebab orang yang memuji Allah Taala. Tamam? Allah Subhanahu wa taala, syuf, al-ali al-balighul ghayah fi uluwi rutbah. Sebab itulah apakah beza ulu Allah dengan uluul makhluk fi rutbah? Ulu Allah, ketinggian Allah Taala, tamam, tidak akan bertambah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala al-baligh fi uluwi rutbah, yang sampai pada ketinggian martabat yang paling tinggi. Maka kalau orang tidak menyembah Allah, tidak akan merendahkan Allah, dan orang yang menyembah Allah tidak akan menambah ketinggian pada Allah. Berbeza dengan ketinggian pada makhluk. Seumpama ketinggian pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makin bertambah. Akan makin bertambah dengan apa? Dengan orang-orang yang mengikut ajaran baginda Nabi SAW. Kerana orang yang mengikut ajaran Nabi akan pahala tu akan kembali pada Nabi SAW. Maka itu kata Imam Musawi rahmatullah, al-kamil min makhluqat yaqbalul kamal. Yang sempurna daripada makhluk akan sentiasa menerima kesempurnaan yang lain. Kerana apa? Kerana uluwul makhluk, uluwul mahdud. Imam Syekh, al-kamil min makhluqat yaqbalul kamal. Ketinggian makhluk dia akan sentiasa bertambah. Tamam? Ketinggian tu akan sentiasa apa? Sentiasa. Hatta ketinggian Nabi SAW, sampai bahawa ulama ahli sunnah wal jamaah mentasihkan bahawasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yantafi' bis salah. Nabi SAW mengambil manfaat dengan selawat kita atas Nabi SAW. Cuma kita tak sebut atas jalan apa? Illa ala sabil ta'lim. Tak sebut itu Nabi. Kalau aku tak selawat Nabi, Nabi tak ambil manfaat. La, azza kalam khatir jiddan. Tapi kalau mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah, Nabi SAW mengambil manfaat dengan selawat kita. Yang ni Nabi SAW akan makin bertambah lagi martabat apa? Di sisi Allah Ta'ala. Kerana Allahumma salli ala Muhammad maknanya apa? Allahumma azim qadra nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-kabir. Satu lagi. Alladhi ala bidhatihi. Syuf. Alladhi ala bidhatihi, yang tinggi dengan zatnya. Syuf hadil masalah. Jadi Syekh Hasan Makhluf Wahabi. Wala kif. Dia kata tinggi bizatihi, dengan zat. Tinggi dengan zat ni macam mana? Ini duduk atas lah. Bacaan habis. Bizatihi wa sifatihi. Dan sifatnya. Ala tu apa? An. Daripada madarik. Kedapatan ataupun penampakan. Kedapatan al-khalqi makhluk. Bil kunhi wal haqiqah. Dengan kunah wal haqiqah makna sama. Kunhi wal haqiqah yakni hakikat zat Tuhan. Dua-dua itu terjemah apa? Hakikat Jadi apa makna di sini yang kedua? Tinggi ni makna apa? Tinggi dengan zat, bukan Tuhan duduk di atas. Tinggi dengan zat, yakni tinggi dengan zat, yakni tinggi sekira-kira orang tidak dapat mengetahui hakikat zat Tuhan. Syuf, ala bizatihi. An, daripada apa? Madarikil khalq. Yakni apa? Tidak ada yang mengetahui hakikat zat Tuhan. InsyaAllah, bukan makna bahawa Tuhan berada di atas. InsyaAllah. Al-kabir. Al-kabir ni makna apa? Al-ali, al-kabir, al-ali, al-kabir. Kedua-duanya hampir serupa. Kerana kedua-duanya kembali kepada siapa? Kembali kepada rutbah. Rutbah tu martabat. Kerana al-ali yang tinggi, tinggi martabat. Al-kabir yang besar, ini besar pada apa? Pada kebesaran dan juga martabat. Tamam, khilafah lisadatil wahabiyah mengatakan Allah Ta'ala kabir. Allah Ta'ala besar, ini besar jisim. Masya Allah. Besar apa sini? Besar jisim. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan laisa lahu had. Allah Ta'ala tidak ada had. Tidak ada batasan. Batasan, kalau batas sini dia mana? Sini, batasan sini dia mana? Situ sampai situ, betul tak? Allah Ta'ala ada had tak? Tak ada had dia, Syekh. Allah Ta'ala laisa bijisim wala jawhar wala arq. Imam Ahmad kata laisa lahu had. Tuhan tidak ada had. Masya-Allah. Mafhum ya Syekh? Dan datang Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi mengatakan laisa lahu haddun ay na'lamuh. Tidak ada had, yakni had yang kita ketahui. Bahwa kabir, lakin la na'lam kibarahu. Tuhan besar sangat. Tapi tak tahu besar macam mana. Faham tak? Jadi Tuhan besar tak? Besar. Besar jisim. Tapi besar tak mana kita tak tahu. Masya-Allah. Hadza ibtida'un jadid. Hadhi bid'ah jadidah. Bid'ah yang jadid.
Imam Ahmad kata laisa lahu had, tidak Tuhan tidak ada had, yani Tuhan tidak jisim dan wala ar. Sama sekali. Datang dia kata na'lamu. Hak yang kita ketahui. Tamam Syekh. Hak tu okey lagi tau. Ada sebahagian lagi At-Taimiyah, بعض الحنابلة أظن بن زغاوي والقاضي ابن أبي يعلى وغيره. بعض الحنابلة mengatakan Tuhan tamam ada had dan arash lagi besar dari Tuhan. Mana bahawa supaya lazim bahawasanya apa? Tuhan boleh duduk atas arash. Ish hada. بعض الحنابلة قال كذا. Sebagai Hanabilah. Al-Qadhi la bala bin Abi Ya'la. Tuhan apa? Kecil sikit daripada apa? Daripada arash supaya sah Tuhan duduk atas arash. Tamam ya Syekh? Hada kulluhu min ibtida'. Lam yaqul bihi ahad min ahli sunnah. Tak siapa apa ahli sunnah wal jamaah menyebutkan demikian. Tamam. Ibn Jauzi rahmatullah alaihi mengatakan sannafa fihi man la yutqinuh. Ibn Jauzi rahmatullah alaihi kata Hanabilah dia kata apa? Sebagai Hanabilah apa mengarang kitab apa dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, sedangkan mereka tidak apa? Tidak yutqin, tidak elok tulisan daripada akidah. Sampai mengatakan bahawa Tuhan pada duduk atas arash. Sebab Tuhan bagi kecil dan arash. Fi dalil. Ya tak dalil wujud. Karena Allah Ta'ala akan memanggil baginda Nabi SAW pada hari kiamat. Tuhan panggil Nabi sebab Nabi duduk sebelah. Alal arsh. Tuhan duduk di atas arash. Makna jurus hakiki. Tuhan panggil Nabi SAW duduk sebelah. Siapa kalam? Takalam an makhluk wala takalam an khaliq. Tuhan panggil ni, meh Nabi. Duduk sebelah. Ini hada huwa al-khaliq. Ini ke Tuhan? Faham tak? Hadihi mujassimah. Mujassimatul asr. Faham tak? Tajsim. Tajsim sarih. Tamam ya Syekh? Baik. Kemudian Al-Hafidhul Muqit Al-Hasibul Jalil. Al-Hafidhu dengan makna apa? Al-Hafidh Al-Mubaligh fil hifdh lima yuridu hifdhahu. Syuf, Al-Hafidh ni makna apa? Al-Hafidh ni makna yang menjaga. Tengok bawah. Al-Hafidh ay Al-Hafidh. Yang menjaga, Al-Mubaligh yang bersangatan. Fil hifdhi dalam menjaga. Lima yuridu hifdhahu. Bagi barang yang menghendakilah oleh ia, ya Allah, hifdhahu akan menjaganya. Maka Tuhan menjaga. Maka menjaga Tuhan ni ada apa? Bil ma'na al-a'am wa bil ma'na al-akhas. Tuhan menjaga dengan makna am bagi sekalian makhluk dan Tuhan menjaga dengan ma'al khas bagi para wali Allah. Cumanya lima yuridu hifdhahu bagi Tuhan yang nak menjaganya. Masalah Al-Quran Karim. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tamam Syekh? Al-Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karim Al-Raqibul Mujib Al-Wasi' wallahu ta'ala alam. Benar. Sikit ya. Nak habis lagi tak ni? Allah. Nak habis dah. Lupa je. Allah beritahu tapi kita tak nampak. Bukan, Allah tak sebut terus. Kerana ada hadis bahawasanya apa ada seorang lelaki tersebut dia Allah Taala bentangkan dosa kecil. Banyak dosa kecil. Sampai dia takut terus. Sampai dia rasa takutlah. Lepas tu apa? Dia macam tunggu dosa besar. Bila Tuhan nak sebut dosa besar. Lepas tu Tuhan kata habislah dosa kecil. Dosa tu ni lah dosa-dosa hang. Dia pun pelik. Takkan Tuhan lupa apa kata? Ada dosa besar. Boleh tanya Tuhan, kenapa tak sebut lagi? Ada lagi tu. Yang ni ada hadis yang mengatakan bahawasanya seorang lelaki tersebut ada dosa banyak. Tuhan pun sebut dosa kecil. Faham tak? Lalu bila Tuhan sebut, ni lah dosa kamu. Dia pun pelik. Ada lagi dosa ni. Pasal dia ingat dosa besar. Dosa kecil pun banyak lah, tak terhingga. Lalu Allah Ta'ala dengan sebab rahmat Allah Ta'ala kata, "A'tu makana kulli sayyi'atin hasanah." Hang buat tiap-tiap kali bahawa dosa tu ganti dengan pahala. Rahmat Allah Ta'ala akhirat. Tiap-tiap dosa hang tu buat apa? Tukar dengan apa? Dengan pahala tu. Dia banyak pahala dia. Dosa tu tukar pada pahala. Lepas tu dia kata, ya Rabbi, inna li dhunuban la araha huna. Tuhan, ada lagi tahu dosa hang tak sebut. Ini dosa apa? Dosa besar. Sebab apa? Supaya Tuhan tukar dosa besar juga pada pahala. Lagi-lagi apa? Lagi besar. Faham tak? Memang menunjuk pada jahilnya seorang hamba tu dengan Allah Ta'ala. Oh, ada orang panggil bagi kaki nak betih. Faham tak? Ini menunjukkan kata Tuhan boleh tutup. Mana? Tak, maksudnya ketinggian Allah Ta'ala. Syuf. Mana ketinggian Allah Ta'ala ni bahawa tidak akan bertambah dengan apa dia? Dengan sebab amalan ibadat kita. Kerana Tuhan dah sampai bahawa Tuhan sejak azali. Faham tak?
sampai pada ketinggian yang tidak ada had. Tidak ada penghujung. Mana Allah Ta'ala maksudnya apa buat sini? Maksudnya Allah Ta'ala tak nak ambil manfaat dengan ibadat kita. Bas, ada wal makna. Tuhan tak ada ambil manfaat dengan ibadat kita. Faham tak? Allah Allah. Nah, maksudnya semua orang Islam yang ini dengan tidak ada istisna. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Lil muslimin wal muslimat yani am. Ha? Dah, mana bismi itu al muslimin wal muslimat yani umum. Mesti bukan mesti setiap satu. Am. Tak kira siapa pun. Dia pakai seluruh. Bukan. Bukan setiap satu. Dia am. Sebab elak haram pula dia haram sebab Allah janji je. Dia menafikan janji Allah Ta'ala. Menafikan janji Allah Ta'ala bahawasanya ada orang Islam yang akan masuk neraka. InsyaAllah.